Inflasi Malaysia yang meningkat dengan kadar perlahan kepada ini dengan tekanan inflasi yang boleh mengakibatkan tekanan juga kepada kos hidup. Inflasi dalam kita memahami dan pembelian dalam kalangan rakyat mula merosot sejak 2 bulan lalu. Inflasi bermaksud suatu kenaikan dalam tingkat harga barangan dan perkhidmatan dalam sesebuah ekonomi dari semasa ke semasa. Dengan peningkatan harga barangan, setiap unit mata wang dapat membeli barangan dalam jumlah yang kurang dari sebelumnya. Oleh itu, inflasi mencerminkan penurunan kuasa beli mata wang, iaitu kehilangan nilai dalam pertukaran unit akaun dalam sesebuah ekonomi. Tahukah anda, harga roti canai kosong sekarang rata-rata adalah di antara RM1.20 hingga RM1.80 sekeping. Makanan penghubung antara budaya dan bangsa ini pada zaman kanak-kanak kita hanyalah dijual pada harga di bawah RM50 sekeping. Ia berlaku apabila permintaan lebih tinggi daripada penawaran ataupun apabila kos pengeluaran semakin meningkat. Fenomena ini dikenali sebagai inflasi atau kenaikan harga yang berlaku pada barangan dan perkhidmatan dalam tempoh masa yang tertentu. Kadar inflasi lazimnya diukur melalui pengiraan indeks harga pengguna IHP bagi perubahan item-item di dalam bakul harga barang dan perkhidmatan. IHP diukur dengan membandingkan purata harga barangan dan perkhidmatan pada tahun asas dengan purata harga barang pada tahun asal. IHP sangat penting untuk mengetahui sentimen pasaran pada pandangan makroekonomi. Malah, kita juga boleh mengetahui tentang sektor-sektor yang on demand ataupun sektor-sektor yang sedang mengucuk. Semakin tinggi kadar inflasi dicatatkan oleh sesebuah negara, semakin tinggilah kadar kenaikan harga barang dan perkhidmatan dalam negara tersebut. Kesan kenaikan kadar inflasi terhadap ekonomi. Antara kesan kenaikan kadar inflasi terhadap ekonomi ialah meningkatkan kos sara hidup dan mengurangkan kuasa beli pengguna. Jika pendapatan seseorang tidak meningkat pada kadar sama atau lebih tinggi daripada peningkatan inflasi, maka inflasi pasti akan menjejaskan kehidupan mereka dan ekonomi negara. Inflasi turut menjejaskan perancangan persaraan seseorang. Dengan kadar inflasi meningkat, simpanan persaraan akan berkurangan akibat kemerosotan nilai wang. Justeru, kesan inflasi terhadap sesebuah ekonomi adalah pengurangan nilai sebenar wang dan item-item monetary lain dari masa ke semasa. Ketidakpastian terhadap inflasi pada masa hadapan boleh mengurangkan pelaburan dan simpanan, serta inflasi yang tinggi boleh membawa kepada kekurangan barangan apabila pengguna mula menyorokkan barangan kerana bimbang harga akan naik pada masa akan datang. Akhir sekali, kenaikan kadar inflasi turut menjejaskan pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang tinggi menyebabkan pulangan pelaburan dalam negara merosot. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan daya saing ekspor terjejas, iaitu ekspor menurun dan pendapatan menurun. Namun begitu, inflasi sederhana akan mendorong perkembangan ekonomi kerana inflasi akan meningkatkan keuntungan firma dan mengalahkan pelaburan. Cara untuk kawal kenaikan inflasi. Terdapat pelbagai cara bagi mengawal kenaikan inflasi. Bagi pihak kerajaan, cara mengawal inflasi daripada terus naik mendadak adalah kenaikan OPR, iaitu kadar dasar semalam.
perlu dilaksanakan kerana perbelanjawan yang kuat ini perlu dikawal bagi mengurangkan tekanan permintaan ke atas inflasi. Memang tujuan kenaikan OPR ini adalah untuk mengekangkan peningkatan permintaan dan perbelanjawan yang kuat. Tekanan inflasi akan dikurangkan apabila permintaan berkurang. Jika dilihat dari segi kesan kenaikan OPR bagi peminjam, ansuran pinjaman akan meningkat. Jadi lebihan pendapat untuk dibelanjakan kepada perkara-perkara lain akan terhad. Ditanya mengenai keresahan orang ramai yang bimbang dengan kenaikan OPR, memang tidak dapat dinafikan ia akan memberi kesan langsung kepada sesetengah masyarakat, terutamanya mereka yang mempunyai lebih daripada satu pinjaman dan peniaga yang masih bergelut untuk bangkit akibat pandemik. Meningkatkan kadar faedah OPR rate Malaysia untuk mengelakkan lebih ramai mengguna duit pinjaman untuk berbelanja bagi menampung gaya hidup. Selain daripada itu, mengurangkan ataupun menghentikan seketika aktiviti ekspor melibat barangan dan makanan bagi menampung keperluan rakyat Malaysia pada ketika itu. Selain daripada itu, menetap harga siling bagi untuk makanan keperluan negara bagi membolehkan pembekal dapat meningkat pengeluaran makanan pada masa akan datang. Pada masa yang sama, kerajaan harus juga meningkat subsidi kepada pembekal makanan supaya market dapat dagang secara sistematik. Memahami keadaan sekarang pula, kenaikan harga adalah disebabkan peningkatan pembelanjawan yang kuat kerana data yang dilapor Jabatan Perangkaan menunjuk pembelanjawan luncit terus meningkat menghampiri 23% pada November 2022. Walaupun terdapat rugutan kenaikan harga dan kos sara hidup, dari segi prestasi, pembelanjawan peningkatannya masih pada paras yang tinggi. Jadi menunjukkan kalau tekanan daripada permintaan kuat tidak terkawal, yang mungkin akan menyebabkan paras inflasi kekal di paras yang tinggi. Ini cara terbaik untuk kawal kenaikan inflasi. Inflasi terjadi apabila permintaan barangan dan perkhidmatan dalam pasaran meningkat secara mendadak yang tidak mampu ditanggung oleh pembekal dan penawaran. Akhirnya, peniaga dan penjual tiada pilihan lain terpaksa menaikkan harga barangan dan cas perkhidmatan bagi memenuhi permintaan tinggi di kalangan pengguna. Yang kedua, nilai Malaysia terus jatuh. Kebanyakan barangan keperluan perlu diimport dikala nilai ringgit terus merosot nilainya. Kos tenaga kerja yang meningkat, kos bahan mentah turut meningkat dan juga disebabkan oleh dasar polisi COVID-0 di China memburukkan lagi keadaan rantaian bekalan. Peperangan antara Ukraine dan Rusia menyebabkan banyak bekalan makanan dunia mengambil proses yang panjang dan sukar untuk menampung permintaan seluruh dunia pada ketika ini.